أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وأصحابه الكرام، وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا، خصوصا إلى صاحب الكتاب شيخ الإسلام حجة الإمام سيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد الحضرمي الشافعي، وسائر سادتنا والصديقيون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para hadirin sidang jemaah ayahanda yang dikasihi lagi diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana kita masih lagi diberikan nikmat keimanan dan juga keislaman, nikmat ketauhidan dan juga keimanan kepada Allah. Dengannya kita dapat mengenal akan cahaya-cahaya agama kita. Dengannya kita diselamatkan oleh Allah di dunia dan juga di akhirat. Kita sambung pengajian kita An-Nasaihud Diniyah, nasihat-nasihat agama, wal wasayal imaniyah, dan wasiat-wasiat keimanan karangan Syekhul Islam Hujjatul Imam Sayyidul Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami الشافعي رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. Berkata pengarang kitab kita Al-Imam Al-Haddad rahimahullah, akan tetapi mengingati mati dengan lisan sahaja tiada berguna, yakni tiada faedah. Tidak ada erti menyebut-nyebut mati dengan lidah. Oh, aku akan mati. Oh, aku takut mati. Itu tidak mendatangkan faedah sama sekali, meskipun disebutkannya berulang kali. Yang dianjurkan agar ia mengingati mati seraya hatinya tekun merenungkan keadaan yang sedang menghadapi kematian, sedang lisannya menyebut-nyebut pula bagaimanakah keadaannya kelak apabila dia menghadapi kematian itu. Baik. Jadi kita sambung nasihat Imam Haddad, masih lagi berkaitan dengan zikrul maut. Memperbanyakkan mengingati tentang kematian yang sudah tentu pasti akan dilalui oleh setiap insan, setiap makhluk, setiap yang bernyawa pasti akan berjumpa, pasti akan bertepuh, akan menempuhi kematian. Cuma kita tak tahu bila, lambat atau banyak, pagi atau petang, siang atau malam,
di mana dan sebagainya, keadaan kita lagu mana di saat kita nak mati. Ya tentunya kematian itu adalah suatu yang benar, hakun, benda yang pasti akan dilalui. Dan orang yang benar-benar menghayati tentang kematian ini, pasti dia akan dapat pengajaran, pasti dia akan dapat ibrah, peringatan untuk diri dia. Dia akan rasa sedar. Sebab itu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Basir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, kafa bil mauti wa'idhan. Memadailah dengan kematian itu sebagai suatu pelajaran, sebagai suatu pengajaran bagi mereka yang bertakwa, bagi mereka yang punya keimanan di hati dia. Bahkan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu telah mengukirkan kalimah tersebut, kafa bil mauti wa'idhan ini, dicincinnya sebagai cincin cok mahur sewaktu beliau menjadi khalifah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punyai khatamah makna cincin Nabi memakai cincin perak yang di atas cincin itu terukirnya kalimah Muhammadun Rasulullah, daripada bawah jujur ke atas, Muhammad Rasul Allah. Kalau kita sekali tengok tu Allah Rasul Muhammad, gitulah. Tapi yang dikehendakinya dibaca daripada bawah ke atas, Muhammad Rasul Allah. Jadi cok tu, cincin tu Nabi pakai dan Nabi jadikan sebagai cok mohor, cok mohor Nabi. Sebab Nabi ni adalah ketua negara Islam, ketua negara Madinah lah kita kata ketika tu. Dan setiap kali utusan-utusan, surat menyurat yang rasmi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pembesar-pembesar negara-negara yang ada di sekeliling Jazirah Arabiah ataupun di luar Jazirah Arabiah ketika tu, maka Nabi akan menggunakan cok tersebut atau di surat. Demikian juga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Al-Khattab ni dia ada cincin, dan di cincin beliau itu terukirnya kalimah kafa bil mauti wa'idhan. Memadailah kematian itu sebagai suatu pengajaran, sebagai suatu pelajaran, sebagai suatu peringatan. Nak menceritakan Sayyidina Umar Al-Khattab ini orang yang hatinya, jiwanya berpaut tentang kematian. Dia ingat kepada kematian. Bila dia tengok cincin tu memberi suatu nasihat yang berguna pada hati dia. Jadi kita pun boleh lah, maknanya kita tulis kata besar-besar di rumah kita pun, supaya bila kita pandai dan mungkin orang lain mari ke rumah kita, dia lihat perkataan tersebut, maka dia akan menginsafi diri dia, memberi pelajaran yang besar kepada diri kita. Jadi kematian ni macam kita sebutlah, pasti akan menemui diri kita, sama ada kita hendak bertemu dengan kematian ataupun kita tak mahu bertemu dengan kematian. Seperti mana Allah Ta'ala sebut di dalam ayat suratul Nisa, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana juga kamu berada, maut akan mendapatkan kamu sekalipun kamu berada dalam benteng yang tinggi lagi kukuh. Bahkan ayat yang biasa kita baca dan selalu kita dengar, Allah Ta'ala sebut apa? Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum
summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sebenarnya mau yang kamu larikan diri daripadanya itu, tetaplah ia akan menemui kamu, tetap akan mengejar kamu, tetap akan mencari kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, yang mana Allah itu sangat mengetahui segala yang gaib dan segala yang nyata. Lalu dia, yakni Allah, memberitahu kepada kamu apa yang telah kamu lakukan serta membalasnya. Bahkan dalam ayat-ayat lain apa kata Allah? وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. Dan datanglah sakaratul maut dengan kebenaran. Jadi sebelum daripada kita bertemu dengan kematian, kita akan melalui sakarat. Sakarat ni orang panggil rasa kepedihan, kesakitan nak menghadapi kematian. Likulli mautin sakarat, kata Nabi. Setiap kematian itu pasti akan melalui akan kesakitan, kepedihan. Kemudian inilah perkara yang engkau selalu lari daripadanya. Jadi ada satu kisah yang berlaku di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, yang mana satu orang lelaki ni dia telah lari daripada kematian, dia tak umur mati. Bahkan kalau kita tengok bagaimana Allah Ta'ala mewafakkan Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman ni di antara Nabi yang mempunyai mukjizat, boleh bercakap, boleh berkata-kata dengan binatang, dengan haiwan dan segala jenis makhluk-makhluk Allah yang lain, termasuklah jin, angin, awan. Jadi semua tu berada di bawah taklukan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ni dia anak kepada Nabi Dawud alaihissalam. Dikisahkan bagaimana Nabi Allah Sulaiman sewaktu dia ni kecil, dia telah diberikan oleh Allah kebijaksanaan dan juga kepandaian. Bahkan baginda telah dilatih oleh ayahanda dia, Nabi Daud. Jadi sekarang ni kalau kita tengok sejarah bumi Palestin, di antara tempat suci, tempat asal Baitul Maqdis tu, di situ dahulunya adalah tempat singgahsana pemerintah, kita kata istana Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Tempat tanah suci Palestin tu bukan sahaja milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi di-mi'rajkan di situ, di-Isra' dan mi'rajkan di situ. Mulianya bumi Palestin ini kerana di situ lahirnya para anbiya, ramainya para nabi yang lahir di bumi Palestin. Bahkan dahulunya di situ merupakan tempat pemerintahan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Dan di antara agenda orang Yahudi pun hari ini, mereka sebenarnya sedang membina istilahnya kuil Sulaiman, haikal Sulaiman. Di bawah Masjidil Aqsa tu mereka menggali lubang, mereka membina istana yang kononnya bagi orang Yahudi ni itulah tanah suci, tempat suci bagi mereka, yang akhirnya kemuncaknya Masjidil Aqsa akan runtuh, akan roboh disebabkan pembinaan yang dibuat oleh orang-orang Yahudi sekarang ni
yang berdasarkan kepercayaan mereka itulah tempat suci Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman sedang berlaku dan sedang berjalan sehingga ke saat dan detik ini. Baik. Jadi Nabi Allah Sulaiman ni daripada kecil dia dilatih oleh ayah dia ni untuk menggantikan tempat ayah dia siapa? Nabi Daud alaihissalam. Jadi kisah ni kisah yang panjang. Maka ketika mana Nabi Daud alaihissalam wafat, maka Nabi Sulaiman lah yang menjalankan tugas sebagai raja, sebagai pemerintah yang menegakkan syariat ataupun syiar Islam. Dan kelebihan Nabi Allah Sulaiman ni, dia boleh menundukkan segala jin-jin dan juga haiwan. Binatang-binatang di bawah arahan dia, di bawah kekuasaan dia. Jin ni menjadi hamba kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebab itu dalam surah jin tu apa kata Allah? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada satu surat yang Nabi Allah Sulaiman tulis. Surat yang mana perjanjian di antara jin dengan Nabi Sulaiman supaya jin ni tidak mengacau, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan kerosakan, khususnya kepada bangsa manusia. Biasa kadang-kadang surat tu ada setengah orang dia tulis, dia tulis di kertas, dia tampal di rumah. Tapi kalau semata-mata tepek dia tak jadi apa, dia nak kepada amalan, nak kepada bacaan, nak kepada penjagaan kita sendiri tu kena mengamalkan. Kalau berstakat tepek tapi isi rumah tu rangai lebih pada jin, maknanya jin tu tak berdegih, maknanya jin masuk supaya tolong. Baik. Jadi Nabi Allah Sulaiman ni banyaklah kisah dia, seperti mana kita tahu kisah dia dengan Putri Balqis. Putri Balqis ni menurut ulama Ratu Bunian, Ratu Bunian. Jadi Bunian ni pun setengah ulama kata sebahagian daripada jin, sebahagian yang lain mengatakan dia memang makhluk Allah yang lain lah, yang serupa dengan keadaan manusia. Kecantikannya tak payah ceritalah, sangat cantik, sangat jelita, sangat menawan. Jadi Putri Balqis ni satu ketika dia pernah dibawa oleh Nabi Sulaiman di istana dia. Dan ketika tu nak menceritakan tentang kemewahan, kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika mana Putri Balqis melalui istana Nabi Sulaiman alaihissalam, dia telah menyingkap kain dia. Kerana apa? Kerana disangka dia sedang melalui lopak air. Sedangkan bukanlah lopak air yang dilalui oleh Putri Balqis, tetapi itulah kita kata marmar-marmar, mozaik-mozaik yang berkilauan, kaca-kaca putih, seolah-olahnya seperti lalu atas air. Mewah kerajaan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Sehinggalah ketika mana saat Nabi Allah Sulaiman ini wafat, tidak ada sesiapa yang mengetahui kewafatan baginda. Tak ada seorang pun tahu di kalangan pembesar-pembesar, di kalangan pengikut-pengikut dia, hatta jin-jin, kecuali yang mengetahui wafatnya Nabi Allah Sulaiman ni adalah anak-anak. Allah atas sejenis binatang, bukan binatang lah, serangga. Anak-anak ni kita kata, anak-anak yang terbang yang disebutkan dalam Quran sebagai dabbatul ard, Allah kata. Jadi anak-anak ni ketika tu dia telah terpatah sayap dia. Ketika dia terbang melintasi istana Nabi Allah Sulaiman itu, dia terpatah sayap dia. Akhirnya banyak anak-anak dia kelaparan, dan dia lihat keadaan Nabi Sulaiman sungguh mengagumkan. Ketika tu bagaimana anak-anak ini melihat kayu manis yang berbalut emas permata
iaitu hiasnya tempat ibadah Nabi Allah Sulaiman. Maka kata anak-anak ini, kayu manis ini adalah sebahagian daripada makanan kesukaan kami. Maka anak-anak tadi pun melihat Nabi Sulaiman dalam keadaan meletakkan dagu dia pada tongkatnya, yang sangka anak-anak baginda yakni Nabi Sulaiman ini sedang khusyuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan ketika itu anak-anak pun memberanikan diri mendekati baginda dan memberi salam dengan memberitahu sayapnya patah dan perutnya lapar kerana sudah beberapa hari tidak makan. Ini cerita yang benar, cerita yang diceritakan oleh Allah di dalam Quran. Maka anak-anak pun dia minta izin dengan Nabi Sulaiman supaya Nabi Sulaiman membantu mereka ni untuk mencari jalan keluar dari istana. Malangnya Nabi Sulaiman alaihissalam berdiam, tidak ada apa-apa, orang panggil apa, reaksi, senyap. Akhirnya anak-anak ketika itu mendekati tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sulaiman, dan melihat mata baginda yang tidak berkelip dengan memandang ke lantai. Lalu apa yang terjadi? Anak-anak ni nak minta izin untuk makan tongkat. Sebab tongkat yang Nabi Sulaiman guna tu diperbuat daripada kayu manis yang berkualiti. Maka anak-anak pun minta izin nak makan. Wahai Nabi Allah Sulaiman, izinkanlah kami memakan kayu manis ini, tongkat yang diperbuat daripada kayu manis ini, kerana kami sangat kelaparan dan tidak boleh menahan lagi. Bila dia minta, Nabi Sulaiman ni tak menjawab sepatah habuk, tak berkata sepatah habuk. Akhirnya selepas malam berlalu, anak-anak ini pun hinggap dah pada bahagian Nabi Allah Sulaiman. Bibir baginda menjadi putih. Ketika berada di kawasan hidung pula, anak-anak tidak merasai hembusan nafas baginda. Lalu mengertilah bahawa Nabi Sulaiman telah wafat. Sebab itulah baginda tidak menjawab salamnya. Jadi anak-anak itu berdoa kepada Allah sambil memakan tongkat kayu manis itu, menyebabkan tongkat tersebut menjadi rapuh dan patah, sehinggalah Nabi Allah Sulaiman terjatuh dari tempatnya. Ketika itulah baharu seluruh pembesar istana, jin-jin dan rakyat jelata ni menyedari tentang kewafatan, tentang kematian Nabi Allah Sulaiman. Jadi dalam Quran apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma qadayna 'alaihi al-maut ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ard ta'kulu min sa'atihi. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. Setelah Nabi Allah Sulaiman kami wafatkan, maka tiadalah yang menunjukkan kematiannya melainkan binatang bumi, dabbatul ard, binatang yang melata di bumi, iaitulah anai-anai. Ulama sebut anak-anak lah, jadi makan kayu ni, yang memakan tongkatnya. Dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Binatang bumi, anak-anak yang memakan sa'atah, tongkat Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Falamma kharra tabayyanatul jin, setelah dia tertelengkup jatuh Nabi Allah Sulaiman ke bumi, setelah mana tongkat yang dijadikan tempat dia menahan wajah dia tu, sarannya kita lah, barulah jelas bagi jin-jin bahawa jika mereka mengetahui benda yang gaib, tentu mereka tidak akan tinggal dalam syak-syak yang menghinakan itu. Sebab masa tu jin-jin ni dia jadi khodam kepada Nabi Sulaiman. Jin tu jadi hamba suruhan. Dan itu merupakan suatu penyaksian lah bagi dia. Kerana kejahatan dia juga.
Jadi kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, dia menceritakan di dalam tafsir dia berkenaan dengan doa Nabi Allah Sulaiman sebelum kewafatannya, diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, berkata Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, "Ya Allah, janganlah engkau memberi pengetahuan tentang kematianku kepada sekalian jin, melainkan selepas kematianku diketahui oleh manusia. Sesungguhnya jin tidak mengetahui tentang alam gaib." Kemudian baginda alaihissalam wafat dalam keadaan bersandar pada tongkatnya, dan jin masih lagi bekerja dalam keadaan sengsara, sehinggalah baginda jatuh disebabkan tongkatnya dimakan anai-anai. Ini menggambarkan kepada manusia bahawa sekiranya jin mengetahui alam gaib, tidaklah mereka menyeksa diri bekerja kerana takut akan perintah Nabi Allah alaihissalam Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya daripada Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam, menceritakan bahawa telah berkata Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Malikil Maut. Jadi para anbiya ni mereka diberi pengetahuan oleh Allah. Malikil Maut akan meminta izin terlebih dahulu untuk mencabut nyawa mereka. Ni khususiat, dia kata, kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada sekalian Nabi. Hatta Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, sebelum Malikil Maut nak cabut nyawa Nabi tu, Malikil Maut wisalah. Bahkan Allah Ta'ala beritahu begitu kepada Malikil Maut, "Ya Malikil Maut, sebelum mu masuk rumah Muhammad, mu kena wisalah. Sekiranya diizinkan untuk masuk, baru mu masuk." Jadi sama keadaannya yang berlaku kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Bila Malikil Maut menemui Nabi Sulaiman ni, maka Nabi Sulaiman kata, "Beritahulah aku sekiranya kamu ingin mencabut nyawaku." Dia tahu para Nabi ni kenal. Maka Malikil Maut pun berkata, "Wahai Sulaiman, sesungguhnya aku diperintahkan untuk mengambil nyawamu dalam masa kurang daripada sejam." Lalu baginda alaihissalam menyeru kepada syaitan untuk berkumpul dan mengarahkan mereka untuk membina satu binaan besar yang tidak mempunyai pintu. Kemudian baginda alaihissalam bangun dari salat, lalu Malikil Maut mengambil nyawanya dalam keadaan baginda wafat dengan bersandar pada tongkatnya, seolah-olah baginda ni hidup. Para jin syaitan masih lagi membinanya, sehinggalah Allah Ta'ala mengutuskan anai-anai untuk memakan tongkat baginda. Lalu baginda jatuh, dan disebabkan itulah jin menyedari akan kewafatan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ini yang Ibn Katsir sebut di dalam tafsirnya lah, tafsir Ibn Katsir, kisah kewafatan Nabi Allah Sulaiman yang mana diketahui oleh anai-anai. Itu satu kisah. Kemudian terjadi juga di zaman Nabi Allah Sulaiman ini, bagaimana satu orang laki-laki yang disebutkan dalam kitab Majalisus Saniyah yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Syekh Hijazi Al-Fushni. Ada satu orang laki-laki yang berusaha menghindar dari kematian. Satu hari Malikil Maut ni mari menghadap Nabi Allah Sulaiman alaihissalam di dalam satu majlis keraiyat, majlis kenduri, majlis apa kita kata, majlis yang berkumpulnya ramai manusia lah, ada jamuan dan sebagainya. Jadi Israel ataupun Malikil Maut ni pun bila dimari menghadap Nabi Sulaiman ni, dia duduk kelih satu orang laki-laki. Dengan pandangnya yang begitu tajam, duduk tenung, duduk renung, duduk jeling, seolah-olahnya gitulah. Maka keadaan tersebut menyebabkan laki-laki tersebut ni berasa gelisah, tak sedar hati. Tak sedar hati. Maka tak ada lama Malikil Maut ni pun beredar. Bila begitu laki-laki tadi bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Allah Sulaiman, siapakah gerangan lelaki yang memandang tajam ke arah aku tadi?"
nampak macam tak puas hati. Siapa laki tadi tu tiba-tiba berlalu pergi? Maka kata Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, ketahuilah oleh engkau bahawasanya lelaki yang engkau lihat merenung engkau, lelaki yang engkau lihat menajamkan matanya, renungannya kepadamu tadi itu, itulah malikil maut, itulah malaikat maut. Maka dia kata, sudahlah. Nah, kalau begitu wahai Nabi Allah alaihissalam, adakah dia nak cabut nyawa aku? Maka selamatkanlah aku daripada cengkeramannya. Bagaimana caranya aku boleh menyelamatkan engkau? Kata Nabi Allah Sulaiman, engkau suruh sahaja angin untuk membawaku ke sebuah negeri yang jauh. Setengah ulama mengatakan nama negeri ataupun negara ataupun tempat tersebut Hindia, negara Hindia. Secara umumnya tidak diketahui lah, tapi satu tempat yang jauh daripada manusia. Maka kalau begitu, kata lelaki ni, mungkin sahaja malikil maut tu tak jumpa cari aku. Kalau aku duduk di negeri itu, di negara tu, di tempat tersebut, malikil maut tak jumpa cari aku lah, pada sangkaan lelaki tadi. Maka Nabi Sulaiman pun menunaikanlah ajak lelaki tersebut. Dia pun memerintahkan angin untuk menghantarnya, yakni menghantar lelaki tersebut ke hujung negeri Hindia dalam masa yang sekejap, sekelip mata je. Dan saat itu jugalah angin segera melaksanakan sebagaimana yang diperintahkan oleh sang Nabi. Sesampainya di sana, bila sapa aja laki-laki tadi di tempat tersebut, maka malikil maut kemudian mencabut nyawa laki-laki tersebut. Setelah itu malikil maut pun menghadap Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi pun tanya, "Apa mugi tengok, mugi jeling pelik kepada laki-laki mari dalam majlis?" Tak ada. Maka apa kata malikil maut? Aku rasa sangat pelik, aku heran. Aku diperintahkan mencabut nyawanya di negeri Hindia, namun keberadaannya saat itu jauh daripada negeri tersebut. Hingga akhirnya tiba-tiba angin membawanya sampailah ke negeri itu, lalu ku cabut nyawanya di negeri itu sesuai apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Jadi bos dia molek malikil maut, mari tengok, apa orang datang ni duduk sini, seolahnya gitulah. Padahal Allah beritahu suruh aku cabut nyawa dia di negeri Hindia. Inilah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat yang kita baca tadi. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, di mana sahaja tempat yang kamu lari dengan kematian, fa innahu mulaqikum, nescaya kematian itu akan menemuimu. Kematian itu pasti akan mendatangi dirimu. Itu kisah yang sangat memberi pengajaran kepada kita lah. Kisah kewafatan Nabi Allah Sulaiman itu sendiri, dan bagaimana kisah satu orang laki-laki yang hidup di zaman Nabi Allah Sulaiman yang lari daripada kematian dia. Sebenarnya bukan dia lari dengan kematian itu, memang dia pergi nak berjumpa dengan kematian. Kematian memang duk tunggu dah dia situ. Pada sangkaannya pada sangkaan dia seolah-olahnya malaikat maut ni nak cabut nyawa dia situ. Tapi tidak begitu. Apa yang dia minta kepada Nabi Allah Sulaiman tu, sebenarnya dia minta supaya Nabi Allah hantar dia kepada kematian. Baik, kembali kepada kita. Jadi kata musannif kita, mengingati mati itu dengan lisan, dengan perkataan sahaja, tanpa memberi kesan ke dalam hati. Duk kecek, aku ni akan mati, takutnya aku pada kematian. Maka sekadar kita kata berkata-kata di lisan, di lidah tu, tidak mendatangkan sebagai faedah sama sekali, meskipun disebutkannya berkali-kali.
Lepas tu yang dianjurkannya lagu mana? Yang dianjurkan agar kita ni mengingati mati dengan menghadirkan perasaan dekatnya kematian itu di hati kita dan merenungkan keadaan orang yang sedang menghadapi kematian. Macam kita tengok, kita dengar kisah tadilah. Nah, itu orang-orang yang berjaya, orang-orang yang lepas pada kita. Ataupun kita tengok berapa ramai dah saudara-saudara kita, ahli qaryah kita, orang kampung kita, hak selama ni kita duk gimari dengan dia. Bahkan mungkin hak malam ni bersama dengan kita, esok boleh tentu lagi ada dengan kita. Dan setiap orang yang telah pergi bertemu dengan Allah, sepanjang ambo duduk mengajar gimari di kampus Melayu ni pun, orang hak kita kenal pun bukan seorang, bukan dua orang duduk. Ada 2, 3, 4 orang dah hak pergi. Kabar-kabar mana haji tak ada lah. Oh, punya meninggal dah. Kabar-kabar siapa berita meninggal. Jadi setiap kematian dan keadaan mereka meninggal itu sebenarnya sudah memberi pelajaran yang besar bagi kita. Sebab kita juga akan turut mengiringi, akan mengikuti mereka juga selepas daripada ini. Apabila ia menghadapi kematian, bagaimanakah keadaannya kelak? Jadi kena fikir, kena ingat di hati kita. Dan bagaimana dia nak menghadapi kematian itu, bagaimana bencananya dan sakaratnya, serta menggambarkan sekali kedahsyatan yang akan ditanggungnya kelak di hari akhirat. Kemudian hendaklah ia mengira-ngira berapa lamakah lagi ia boleh hidup di dunia ini, dan bagaimana pula kesudahan hidupnya di akhirat kelak. Kemudian hendaklah ia mengenang semula keadaan rakan-rakan dan sahabat-sahabatnya yang telah terlebih dahulu kembali ke rahmatullah, bagaimana kesudahan hidup mereka dan sebagainya dari ingatan-ingatan dan sebutan-sebutan yang boleh memberi manfaat dan boleh memberi kesan, yakni bekah kepada hati kita. Kemudian kata pengarang kita berkata setengah para salaf, pilihlah segala perkara yang dapat mengingatkan engkau kepada kematian. Wallahu ta'ala alam wa ilmuhu atam. Jadi setakat ini untuk malam ini, mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran dan juga manfaat daripada apa yang disampaikan oleh pengarang kitab kita, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim.